شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. كل
القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah kita mengalu-alukan semua para penonton yang sedang, yang telah, yang sedang dan akan bersama dengan kita. Kita alu-alukan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati saya, membuka hati kita semua, insya-Allah. Di pagi yang hening, di pagi yang mulia, di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah, kita akan disejahterakan oleh Allah, kita akan insya-Allah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pagi-pagi ini. Malaikat akan mencatat kita sebagai insan-insan yang disayangi, dicintai, dirindui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, hari-hari malaikat di pagi seperti ini, tuan-tuan dan puan, menuliskan mereka-mereka yang dirindui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya tuan-tuan dan puan, untuk bersama dengan Nabi menikmati air di Telaga Kautsar, Telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama itu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, setakat apa yang tuan-tuan dan saya lakukan, mudah-mudahan nama kita, nama isteri, nama suami, nama anak-anak, nama adik, abang dan kakak, khususnya nama mak dan ayah kita, tercatat sebagai sebagian daripada senarai manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan yang kita nak buat, inilah yang sedang kita usahakan. Di Yayasan Sabah ni inilah yang sedang kita usahakan dalam konteks berdakwah, dalam konteks dakwah bilhal, dalam konteks kita membina projek-projek, insya-Allah yang akan memberikan satu reflection bahawa kita sayang, kita kasih, kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, tidak ada lagi projek untuk 1443 Hijriah ini, insya-Allah. Inilah projek kita. Projeknya insya-Allah memahami antara yang kita bincang, yang terus bincang ialah dosa dan pahala, dosa dan pahala, dosa dan pahala. Inilah projeknya, insya-Allah tahunnya tuan-tuan dan puan, kita jadikan tahun 1443 Hijriah. Ini tahun untuk kita membebaskan dari tangan kita, membebaskan kaki kita, membebaskan lidah kita, membebaskan mata kita, membebaskan panca indera seluruhnya, supaya saudara-saudara kita tidak terjebak dengan dosa-dosa. Cukuplah tuan-tuan, cukuplah dengan dosa-dosa yang begitu banyak. Yang Hasan Ali ni, yang banyak bercakap, yang banyak tuan-tuan dan puan ke udara bersama dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, Allah mengampunkan dosa-dosa kami, mengampunkan dosa-dosa kita dan sebagainya. Banyak dosa. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan, tuan-tuan dan puan, mungkin manusia suka dengar, tapi Allah tak suka dengar. Ada perkataan-perkataan yang tuan-tuan dan puan Allah tak suka dengar, tapi manusia suka dengar, tuan-tuan dan puan. Itu pun adalah benda-benda yang termasuk dalam lingkungan syurga, neraka atau dosa pahala yang telah kita bincangkan berminggu-minggu. Untuk kali ini, tuan-tuan dan puan, untuk kali ini, kita ingat kita nak bincang sikit tentang pendidikan dosa pahala. Pendidikan dosa pahala, dan kita nak jadikan insya-Allah dosa dan pahala, syurga dan neraka ini
satu motivasi buat kita. Motivasi dalam kehidupan, motivasi dari peringkat diri, motivasi dari peringkat ahli keluarga, motivasi dari peringkat masyarakat, community, motivasi dari peringkat negeri, negara dan sebagainya. Macam mana kepahaman, penghayatan, menghidupkan konsep syurga dan neraka, dosa dan pahala itu menjadi motivasi kepada kita. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, kita nak bangun pagi, bukan mudah nak bangun pagi, nak bertahajud sikit tuan-tuan dan puan. Memanglah seronoknya tidur, seronoknya melayan mimpi, seronoknya bantal, seronoknya tilam, seronoknya selimut. Memang seronok tuan-tuan dan puan. Tapi pasal memikirkan ada pahala, ada dosa, memikirkan ada syurga, ada neraka, bingkas juga pagi ni tuan-tuan, bingkas juga. Tolak juga selimut, ketepikan juga bantal, pergi bilik air, bersihkan diri, ambil wudu. Tuan-tuan dan puan, tahajudlah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Taubatlah 2 rakaat. Witirlah kurang-kurangnya 1 rakaat. Doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itulah tuan-tuan. Itu motivasinya. Pasal takut neraka Allah. Pasal kita nakkan hapuskan dosa-dosa. Pasal innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi Ustaz, para penonton yang mati sekalian, sekali lagi dalam minggu ini tuan-tuan kita memaparkan buat sekian minggunya. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri Abbas, tuan-tuan dan puan, Ustaz Muhammad Nazri Abbas yang telah bersama-sama dengan kita berminggu-minggu dah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah akan terus bersama dengan kita. Jadi Ustaz, kita akan membincangkan bagaimana pahala dosa dan pahala itu merupakan satu motivasi kepada kita. Motivasi untuk menggerakkan diri mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Motivasi untuk melakukan amal-amal ibadah. Motivasi untuk bangun pagi menunaikan tahajud. Motivasi untuk hari ini kita berpuasa sunat Khamis. Motivasi untuk kita meninggalkan kejahatan dan membuatkan kebaikan. Ini dia. Sebab adanya dalam hidup seorang insan, seorang Muslim itu apa yang dinamakan dosa dan pahala. Jadi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah tu, sihat, orang tua. Ustaz, orang muda. Kalau tua-tua bangka ni pun boleh lagi bergerak, boleh lagi bercakap, boleh melihat, boleh mendengar, boleh memandang. Orang muda macam Ustaz ni. Ustaz ni pangkat anak, pangkat cucu daripada saya lah, insya-Allah. Tenaga muda, kita perlukan sangat tenaga muda ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan ni, kita sangat memerlukan tenaga muda ni tuan-tuan. Ini tenaga muda di hadapan kita. Dan saya harap tenaga muda banyak ramai yang menonton program ini tuan-tuan. Mintalah tuan-tuan, mintalah. Kejutkan anak-anak. Kalau yang belum bangun, kejutkan tuan-tuan. Syuruk tak berapa lama lagi ni. Syuruk berapa minit saja lagi tuan-tuan. Matahari naik tak berapa minit saja lagi. Dan yang pastikan anak-anak kita bangun. Pastikan anak-anak kita rukuk dan sujud. Pastikan anak-anak kita tidak menimbun dosa-dosa. Tapi sebaliknya tuan menambah pahala demi pahala. Ustaz, kita nak cerita pagi ni tajuknya Ustaz, dosa dan pahala sebagai satu daripada aspek motivasi. Sebagai satu unsur motivasi. Elemen motivasi menggerakkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa agaknya mukadimah yang terbaik yang Ustaz fikirkan ni? Walaupun tuan-tuan ini impromptu tuan-tuan. Impromptu ni. Saya tak bagi tahu Ustaz. Saya tak bagi tahu kemarin. Tak bagi tahu malam tadi. Tak bagi tahu pagi ni. Apa yang kita nak bincang. Tapi masih dalam kerangka persoalan dosa dan pahala. Yang kita nak bincang pagi ini, tuan-tuan dan puan, bagaimana konsep dosa dan pahala itu menjadi sumber motivasi kepada kita. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua muhibbin yang dikasihi Allah SWT dan khususnya kepada Datuk Dr. Hasan Ali ayahanda kita yang beliau ini merupakan insan yang Allah pilih sebenarnya untuk membuat satu amalan yang dikatakan amalan-amalan yang dipandang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyambungkan manusia dengan Tuhannya dengan cara menyampaikan ilmu. Dan ini juga merupakan satu amalan yang jika kita tahu kelebihan dan kehebatannya, nescaya kita akan berlumba-lumba untuk membuat perkara ini, iaitu kita berkongsi kebaikan dengan manusia untuk membawa manusia kepada keridhaan Allah SWT. Dan ini merupakan juga salah satu yang dikatakan sebagai amal jariah kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam ke atas baginda Nabi SAW, Rasul yang telah menunjukkan kita banyak kisah-kisah tauladan, kisah-kisah motivasi
yang mana Nabi pernah sebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata semua umatku ini akan masuk dalam syurga. Semua umatku ini akan masuk ke dalam syurga. Jadi hadis itu tidak terhenti di situ saja, bahkan Nabi melanjutkan lagi. Nabi sebut kecuali mereka-mereka yang enggan. Jadi bertanyalah para sahabat Nabi SAW, siapakah mereka-mereka yang enggan itu, wahai Rasulullah? Iaitu mereka-mereka yang tidak mentaati perintah Rasulullah dan meninggalkan ataupun membuat larangan-larangan yang Rasulullah tegah. Jadi maknanya perkara itu memberi satu pengajaran pada kita bahawa nak masuk syurga sebenarnya senang. Bahkan Nabi dah bagi jaminan semua umat dia itu masuk syurga. Cuma Nabi letakkan satu kekecualian sebagai kita punya border untuk kita tak buat. Dan perkara-perkara yang menyebabkan untuk kita masuk ke dalam syurga, untuk kita buat baik, itu banyak sebenarnya. Pintu-pintu syurga, pintu-pintu kebaikan yang kita nak tempuh untuk kita dapat masuk ke dalam rahmat Allah itu sebenarnya luas. Sebab tu dalam hal ini, kita melihat bagaimana Nabi SAW telah memotivasikan kita sebagai umatnya yang dikasihi. Nabi sebut tentang pentingnya seorang itu semasa dia direzekikan Allah untuk hidup dalam dunia ini, yang mana dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Bahkan Nabi pernah pesan dengan para sahabat bahawa anggaplah kamu umpama orang yang bermusafir, yang berehat di sebuah pokok kemudian kamu berlalu pergi. Apakah kita membayangkan bahawa kita akan duduk di RNR sampai 20 jam, 2-3 hari berkemah kat situ? Semestinya tidak, kita menuju ke satu destinasi yang kita kehendaki. Begitulah perumpamaan yang Nabi buat kepada kita manusia yang di dunia ini. Kita meletakkan dunia dalam hati kita, dalam pemikiran kita adalah sebagai sementara. Kita ada kerja yang lebih besar, iaitu untuk pergi menuju kepada Allah. Maknanya kita sekarang untuk menuju kepada Allah, Rasulullah SAW ajar kita untuk banyakkan taubat, banyakkan rasa berdosa. Dan antara yang kita lihat bagaimana sebenarnya para sahabat Rasulullah SAW, yang kita tahu bahawa mereka ini adalah bangsa Arab yang duduk di persekitaran yang panas, di persekitaran yang penuh dengan batu-batan yang keras, dan itu telah membentuk environment, itu membentuk sikap-sikap orang Arab pada ketika itu. Mereka juga mempunyai watak yang keras, mereka juga mempunyai watak yang kasar, mereka juga mempunyai watak yang kita kata macam brutal lah. Jadi itu adalah watak bangsa Arab pada zaman jahiliah. Dan kalau kita tengok dengan kedatangan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW telah berjaya melembutkan bangsa ini menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, menjadi orang-orang yang beradab tinggi, menjadi orang-orang yang insaniahnya terbina, adalah dengan satu kaedah Nabi memasukkan ke dalam hati para sahabat ini untuk mereka kenal siapakah yang mencipta mereka. Sehingga Nabi ceritakan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang dengan sebab kebaikan Allah yang diceritakan pada Nabi itu menyebabkan sahabat-sahabat yang keras, kasar, kurang akhlak pada zaman jahiliah mereka ini membunuh anak-anak wanita mereka, membunuh orang-orang yang mereka rasa mencabar mereka. Akhirnya jadi lembut. Akhirnya jadi mereka itu orang yang mudah menitiskan air mata, walaupun mereka seorang lelaki yang kasar. Dan akhirnya mereka itu mampu untuk merasa diri berdosa, walhal perkara yang mereka lakukan itu perkara yang kecil. Dan kadang-kadang perkara yang mereka lakukan itu bukan dengan sengaja. Seperti contoh kita lihat adanya seorang sahabat Nabi SAW yang mana dia pada satu ketika terlihat betis wanita ajnabi, yang bukan isteri dia, bukan mahram dia. Jadi bila dia terlihat betis, bukan dia nak tengok, dia tertengok. Dan bila dia tertengok, dia bukan macam mana kita tengok. Kita tengok dia akan astagfirullahalazim, kita tak berkedip. Dia akan panjang astagfirullahalazim kan, sebab satu kedipan tu membatalkan lah kan. Jadi dia tak kedip, dia pandang sampai dia dah tak larat dah. Tapi sahabat Nabi ni bila dia terlihat betis perempuan tadi tu, dia terus pejamkan mata sambil beristighfar dan lari ke gunung. Maka adalah kisah yang menceritakan bagaimana sahabat ini bermunajat dengan kalimat-kalimat yang sangat meruntun hati. Yang bila didengar, orang kata kita touching, ada feel kat situ, dia betul-betul minta maaf pada Allah. Dia minta ampun pada Allah bahawa dia tak sengaja buat benda tu. Bayangkan, watak satu bangsa Arab yang kita kenal, kita pernah pergi Mekah, kita pernah pergi Madinah,
kita pernah pergi negara-negara Arab ini, kita tengok bagaimana masa ni kasar, keras. Kalau kita naik teksi bergaduh lah, kalau kita nak beli barang bergaduh, dia je nak betul apa semua kan. Tapi bagaimana bangsa ni boleh dilembutkan hati mereka, boleh mengaku mereka berdosa, boleh mereka melakukan kesalahan, boleh merasakan kesalahan yang tidak sengaja itu satu kesalahan yang umpama gunung menghimpap badan mereka. Inilah rahsianya di mana Nabi telah berusaha secara intensif memasukkan dalam pemikiran para sahabat, didoktrinize, istilahnya doktrin pasakkan kepada dalam jiwa dan pemikiran para sahabat, pentingnya engkau mengenal satu zat yang maha agung lagi maha suci, yang mana zat ini adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi zat inilah yang patut engkau agungkan, zat inilah yang patut engkau kenal, zat inilah yang patut engkau jadikan idola, zat inilah yang patut engkau jadikan sebagai cinta agung, tempat engkau merayu, tempat engkau mengadu segala masalah, tempat engkau meminta segala hajat. Apabila para sahabat radhiyallahu alaihim diberi pendidikan secara intensif oleh Rasulullah selama hampir kita katakan 24 jam, di atas kuda, di atas unta, tengah di padang pasir, tengah nak ambil air di telaga, tengah bersama-sama dalam kemah, tengah ikat perut kerana kelaparan. Jadi ini membuatkan para sahabat merasakan bahawa hubungan hamba dengan Allah tidak boleh dipisah. Bagaimana tidak boleh dipisah? Kalau orang kata sekarang ni umpama awal dengan tebing, kita dengan Allah ni tak boleh dipisah kerana kita ini adalah Khaliq, kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Khaliq, yang mana kita ini setiap saat turun nafas naik kita adalah kita sentiasa melakukan dosa. Jadi bila kita kata kita melakukan dosa ini, kita sebenarnya nak kena fahamlah bahawa bila melakukan dosa, kita kena ada tempat untuk kita mengadu, untuk kita minta supaya kita ini dapat diselesaikan masalah kita itu dosa. Sebab tu bila Nabi menyebutkan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, dalam kalimat ini kalau kita tengok secara siaqul kalam yang digunakan oleh Nabi SAW, khata', kalau khata' ni dia bukan khata'un ni, dia bukan dosa, makna dia salah, makna dia kesalahan. Kesalahan tak bermakna dia melakukan dosa. Tapi kalau dosa macam contoh ismun memang dosa, dan dosa itu confirmlah salah. Tapi di ayat yang seterusnya kita tengok Rasulullah sebut wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi di situ dia nak menceritakan satu level lagi yang tinggi, di mana kalau orang-orang yang beriman, yang iman dia memang tahap-tahap level mantap lah, paling power, dia akan merasakan buat kesalahan kecil pun satu dosa. Buat kesalahan kecil pun satu dosa. Di mana Nabi mendidik para sahabat dalam pendidikan Rasulullah yang tidak terbatas itu, Nabi ajar para sahabat bahkan melihat kesalahan orang. Bukan dia buat, dia melihat kesalahan orang. Dia akan kata, ini salah aku. Bayangkan semua muhibbin yang dikasihi sekalian pagi-pagi ini, Datuk telah mencipta satu suasana di mana kita diajak pagi-pagi pukul 7 ni. Waktu sedap masuk dalam selimut balik ni lepas solat subuh ni kan. Ataupun kalau orang kata dia kata tak boleh tidur lepas subuh. Dia akan bajet masuk syuruk terus tidur masuk dalam selimut. Sedap, tapi kita pagi-pagi ni diajak oleh Datuk untuk merangsang kita punya imun spiritual kita dengan merasa berdosa. Sebenarnya bila seorang hamba ni dia pagi-pagi dia aktifkan rasa berdosa dalam jiwa dia, maka di situ dia sebenarnya telah mengaku kepada Allah SWT, ya Allah, saya bersedia untuk pada pagi ini untuk menjadi hamba-Mu dan bersedia untuk menjadi hamba-Mu yang taat pada segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ini sebenarnya memberi kita satu kekuatan luar biasa untuk kita menjadi seorang yang mukmin di pagi hari dan menjadi seorang yang mukmin di petang hari dan menjadi seorang mukmin di malam hari. Jadi ini sebenarnya kuasa merasa diri berdosa itu, the power untuk kita merasa diri berdosa itu bukan senang, dan bila kita dicetuskan oleh Datuk dalam program pagi-pagi, setiap pagi Datuk buat tu, ini sebenarnya satu rezeki yang sangat wajib kita syukuri. Jadi itu sebagai mukadimah Datuk untuk kita meneruskan sesi selanjutnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, saya ingat seruan yang akhir tuan-tuan daripada yang berbahagia Ustaz Nazri. Marilah kita sama, diserukan, marilah kita bersama, raikan pagi ini, raikan terbitnya matahari, raikan syuruk yang akan berlaku ni, raikan hari ini, hari Khamis, raikan tuan-tuan dan puan.
Maknanya nak diraikan tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan. Mari kita timba kebaikan demi kebaikan. Bangun pagi ini, bertahajud sedikit, solat subuh sedikit, solat subuh berjemaah sedikit, berdoa sedikit, baca Quran sedikit. Lepas tu duduk sebentar depan-depan kita, buka handphone. Bukan perlu, tuan-tuan, bukan perlu buka TV, bukan perlu pergi sana, pergi sini, bukan perlu turun tingkat 1 naik tingkat 2. Bukan. Hanya telefon di sebelah kita tu. Tuan-tuan dah pegang telefon, anak kita pegang telefon. Daripada bangun pagi yang dipegang yang mula-mula, tuan-tuan dan puan, bukan pegang mak, bukan pegang bapak, bukan sentuh mak, bukan sentuh bapak, bukan sentuh isteri, bukan sentuh suami. Telefon dulu, tuan-tuan. Telefon dulu, tuan-tuan. Tetapi kalau telefon ni, tuan-tuan, daripada tadi kita pegang, kita scroll. Tidak kita scroll majlis ilmu pada pagi ini, tuan-tuan. Tak banyak. Yang pukul 7, yang bersiaran pukul 7 macam kita ni, dekat 2 tahun dah, tuan-tuan. Berterusan hari-hari, setiap pagi. Mungkin tak begitu banyak, tuan-tuan, tak begitu banyak. Tapi inilah masanya, tuan-tuan. Itu yang Ustaz menyebut kata, inilah masanya. Nak lembutkan diri, nak lembutkan jiwa, nak lembutkan perasaan, nak lembutkan pandangan, nak lembutkan pendengaran, nak lembutkan penciuman, nak lembutkan lidah, nak lembutkan hati. Inilah, tuan-tuan. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Tak ada cara lain. Tuan-tuan nak melembutkan hati suami, hati isteri. Tak boleh. Kalau misalnya suami, katakanlah yang bengking, suami yang panas baran, suami yang keras kepala, tuan-tuan nampak? Saja kita nak bagikan nasihat, isteri nak bagi nasihat, tuan-tuan. Pertama okey, kedua okey, ketiga ditengkingnya kita, tuan-tuan. Keempat, dia kata, tuan-tuan, dia slamnya pintu depan-depan kita. Benda-benda macam ni, tuan-tuan. Tapi kalau misalnya suami yang sama sanggup, Allah Subhanahu Wa Taala, isteri mendoa siang malam pagi petang, bangun pagi macam ni, tuan-tuan, raikan pagi macam kita katakan, macam Ustaz sebutkan tadi, tuan-tuan. Raikan pagi, antara keraiannya ialah buka mata kepada majlis ilmu, buka telinga kepada majlis ilmu, buka hati kepada majlis ilmu, buka pemikiran kepada majlis ilmu. Pagi ni, tuan-tuan, inilah taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah raudah. Inilah taman-taman syurga, tuan-tuan. Inilah taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Okey, Ustaz, tadi Ustaz dah berikan, insya-Allah, motivasi, tuan-tuan. Maknanya dengan konsep apa ni, syurga dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ustaz pun menyebut tentang taubat tadi, tuan-tuan. Pintu taubat ni dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, pintu taubat sentiasa terbuka, tuan-tuan. Ustaz, pintu taubat untuk kita bertaubat, membersihkan diri daripada segala dosa-dosa sentiasa terbuka, yang tertutup sampai kepada saat tertutup bila nyawa sudah sampai gargarah. Ini gargarah, tuan-tuan. Halqum ni gargarah. Bila nyawa dah sampai gargarah, pintu taubat pun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi dah, tuan-tuan, tak ada lagi. Tak boleh bertaubat lagi lah. Nak menderma pun dah tertutup, nak buat kebaikan pun dah tertutup, nak buat sedekah pun tertutup, nak keluarkan duit daripada bank pun minta anak menderma untuk masuk dalam tabung komplek Anjung Surah Khatimah pun dah tertutup. Dah tertutup, tuan-tuan. Jadi Ustaz, bila Allah membukakan pintu taubat, dikata dalam hadis, pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Dan jarak masa diberikan seruang-ruang, ruang jarak masa yang sebanyak-banyak, seluas-luasnya kepada kita. Hingga pintu taubat ditutup bila waktu kamu sampai kepada pekat gargara, nyawa sampai gargara. Jadi Ustaz, macam mana sifat belas kasih Allah Subhanahu Wa Taala ni? Allah hendak juga kita gugurkan dosa. Hendak juga kita gugurkan dosa. Hendak juga kita gugurkan dosa. Dalam keadaan apa pun Allah hendak kita gugurkan dosa. Tetapi kerana kita tidak raikan permintaan Nabi, tidak meraihkan permintaan, tuan-tuan, orang-orang alim, tidak meraihkan permintaan imam dalam doanya pada pagi ini, tidak meraihkan permintaan isteri kita yang menangis mendoakan suami itu supaya tidak panas baran, supaya tidak hilang pedoman, supaya menyayangi anak-anak, menyayangi isteri dan sebagainya, supaya lebih lembut dalam pertuturan, lebih lembut dalam pergerakan. Tuan-tuan dan puan, hanya dapat dilakukan jika sekiranya antara ubatnya, tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan ibadat-ibadat waktu pagi seperti ini, tuan-tuan. Tapi yang saya nak minta Ustaz ulas sikit lah. Pintu taubat ni dibukakan seluas-luasnya. Pengakhiran, noktah yang terakhir kepada pintu taubat dibuka dan akan ditutup bila nyawa sampai gargara, sampai halqum. Macam mana, Ustaz? Baik. Okey, hadirin dan muhibbin yang dikasihi sekalian, berkenaan dengan kenyataan yang telah Datuk tanyakan tadi, sebenarnya itu adalah border bagi seorang hamba untuk dia bertaubat. Kita tengok peristiwa Firaun.
Firaun. Dia masa bila dia punya kehendak nak bertaubat, nak mengaku Allah itu adalah Tuhan yang Maha Agung dan Nabi Musa alaihissalam itu adalah dia Rasul utusan Allah, kalimullah. Adalah pada ketika mana saat dia berhadapan dengan gelombang laut yang membaham dia dan tenteranya di Laut Merah. Ketika mana Laut Merah yang terbelah, yang dibelah oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya itu, Allah tutup semula dan ketika dia lambung ombak yang sangat dahsyat, gelombang raksasa itu, pada waktu itulah dia baru nak bertaubat dan dia baru nak mengaku Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Dan pada ketika itu adalah saat dia nazak. Ketika itu adalah saat di mana dia punya nyawa dah sampai ke kerongkong. Jadi itulah border sebenarnya di mana ketika itu Allah telah menutup pintu taubat. Kerana apa? Kerana Allah dah bagi masa yang begitu panjang. Allah dah bagi utuskan nabi-nabi, rasul-rasul. Hatta kalau sekarang pun kita tengok, Rasul dah wafat. Rasulullah SAW dah wafat. Tetapi Rasul yang bukan Rasul masih ada untuk Allah utus sebagai peringatan untuk kita. Contoh Rasul yang bukan Rasul. Contoh Rasul yang bukan Rasul. Ini maksudnya dari segi istilah lughawiyah. Maksudnya dari segi makna perbahasan dari sudut bahasa. Sebagai peringatan untuk kita, sebagai tanda Allah tu Maha Pemurah, Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Pemaaf. Allah utuskan contohnya makhluk ataupun tenteranya yang bernama Corona. Corona ataupun COVID. Jadi diutuskan tenteranya ini sebenarnya untuk bagi inzar ataupun amaran pada kita. Sebagai tanda kasih sayang Allah yang nak bagi tahu bahawa Allah tu sedang menanti lidah-lidah kita ni beristighfar. Allah sedang menanti kita menghidupkan semula sunnah Nabi-Nya. Apa sunnah Nabi-Nya? Sunnah Nabi-Nya ialah mereka yang membuktikan satu hadis, yang mana satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah kata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kamu semua ni tak buat dosa, Rasulullah kata, nescaya Allah akan hapuskan kamu. Allah akan matikan kamu semua. Ini nak ceritakan kalau kita ni semua, katalah ada kat dunia ni ada 10 bilion umat manusia. 10 bilion umat manusia ni semua tak melakukan dosa besar, dosa kecil. Maka Allah akan matikan 10 bilion ni dan Allah akan datangkan satu kaum yang lain. Ulama hadis mengatakan sama ada kaum itu orang manusia atau kaum itu adalah yang bukan spesies manusia. Allah akan datangkan, Allah akan ciptakan, menggantikan 10 bilion tadi. 10 bilion tu saya sebut contoh. Kemudian kaum tadi tu dia berbuat dosa. Lalu mereka selepas buat dosa, mereka bersegera untuk beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah dan Allah akan mengampunkan mereka. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dan daripada hadis ini sebenarnya nak dibagi tahu, contohnya nak dibagi tahu kepada kita. Imam Al-Mubarakfuri dibagi tahu, dia nak bagi tahu kepada kita, wahai manusia, sebenarnya di sini Allah nak highlightkan tentang Maha Pengampunnya Allah, Maha Pemaafnya Allah. Jadi kalau sampailah kamu tak buat dosa, dekat situ tak adalah wujud dia perbuatan ingin memohon ampun dan maaf. Jadi bila tidak ada perbuatan mohon ampun dan maaf, jadi apakah fungsi Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu At-Tawwab, Allah itu Al-Ghaffar? Apa fungsi Allah itu Maha Pengampun? Tidak ada. Maka nak dibagi tahu daripada hadis ini, ada kaitan dengan hadis yang kita baca tadi, memang semua manusia akan melakukan salah dan dosa. Semua manusia akan melakukan kesilapan. Jadi di situlah maka kita memerlukan untuk bertaubat. Sebab tu ada satu amalan yang sangat unik. Amalan yang sangat unik ini sebenarnya Nabi dah ajar lama pada kita. Nabi ajar teknik macam mana dengan bertaubat ini, hajat kita, doa kita akan Allah kabulkan. Apa dia? Rasulullah ajar pagi-pagi, bila kita bangun tidur, kita jangan terus bangun meloncat masuk bilik air. Tentu secara adabnya kita bangun, kita tenang dulu. Kita baca apa? Doa lepas bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita jangan terus keluar masuk bilik air. Sebab waktu itu jantung kita ataupun organ-organ dalam badan kita baru sedang nak bergerak. Jadi masa kita duduk kat katil, goyang-goyang kaki tu, kita ambil masa, kita tenang, kita baca satu doa.
Doa dia apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ni, power dia, kalimat ini telah dilontarkan atau telah diucapkan oleh semua para nabi dan rasul, iaitu sebanyak 124,000 para nabi. Diucapkan kalimat ini sampailah kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita ucapkan pagi, kita telah mengucapkan satu kalimat agung yang diucapkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Kemudian disambung dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli dhunubi. Tengok ayat di akhir tu. Rasulullah ajar ayat di akhir tu, pagi-pagi kita bukan buat apa pun, pagi-pagi baru bangun tidur, tak buat apa-apa aktiviti pun, kita tak tumbuk orang pun, kita tak melakukan kesalahan pun, kita tak rasuah pun pagi-pagi, kita tak orang kata apa melakukan zina pun pagi-pagi, baru bangun tidur buka mata. Tapi Rasulullah ajar kita pagi-pagi tolong aktifkan hati kita dengan rasa bersalah, rasa berdosa. Sebab rasa bersalah dan rasa berdosa ni adalah satu azimat yang membuatkan seorang manusia itu akan jadi manusia yang hebat, yang cemerlang. Jadi di sini pahalanya yang Allah nak bagi apa dia? Allah akan bagi orang yang ucapkan kalimat ini seakan-akan dia membebaskan 10 orang hamba. Kemudian ditulis bagi dia 100 kebaikan. Kemudian dihapuskan 100 dosa dan kejahatan. Kemudian dia dilindungi daripada hasutan syaitan sehingga petang. Dan yang paling ajaibnya, kalau ketika itu lepas dia baca kalimat ni, dia berdoa, Ya Allah Tuhanku, tolonglah berilah keberkatan pada rezekiku pada hari ini. Nescaya doa dan hajat dia Allah akan kabulkan dan tidak tertolak walaupun sedikit. Jadi makna kata sebenarnya kita kena mengaku kita melakukan dosa setiap saat dan waktu. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim, sahabat Nabi ni, yang rata-rata Nabi kata mubasyirin bil jannah. 10 orang tu yang Nabi declare secara langsung. Yang tak declare pun ada. Tapi yang declare 10 orang ni, kita tengok dalam kehidupan para sahabat, mereka telah menceritakan kepada anak-anak mereka. Dia kata, ayah dulu, kami pagi-pagi Nabi selalu pesan. Nabi selalu pesan bila kami bangun pagi, kami qiyamul lail, kami buat tahajud, jangan lupa istighfar, Nabi sebut. Maknanya sebelum azan subuh berkumandang, Nabi pesan pada para sahabat, istighfarlah kamu, bertaubatlah kamu, paling kurang 70 kali. Bayangkan muhibbin yang dikasih sekalian, 70 kali nisbah sahabat yang mana dia melihat Nabi dengan mata kepalanya. Kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat ni deep dalam hati yang bertunjangkan keikhlasan. Amal ibadah para sahabat berbanding kita macam langit dengan bumi. Mereka tahajud bukan 2 rakaat, mereka tahajud ratusan rakaat. Baca Quran para sahabat compare dengan kita macam langit dengan bumi. Bacaan Quran para sahabat itu hanya boleh habis 30 juzuk, dikatakan hanya dengan 2 rakaat. Contohnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu boleh menghabiskan khatam Quran dalam hanya 2 rakaat. Banding dengan kita, ya Allah, jauhnya kita. Itu pun Rasulullah pesan, ingatkan wahai para sahabat, bangun malam, waktu kamu melakukan qiyamul lail, sebelum azan subuh, jangan lupa masuklah dalam kategori manusia yang dikatakan mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang meminta ampun ketika waktu sahur. Ini 70 kali Nabi minta. Sahabat 70 kali, kalau kita berapa sebagai orang yang melakukan dosa? Tentu more than that. Jadi itulah salah satu perkara yang kita harus tahu. Apakah yang kita kena buat untuk kita menjadi orang yang hebat? Itu sentiasa merasakan kita berdosa dan sentiasa ingin melakukan taubat kepada Allah Jalla wa'ala, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Yang ujung juga tuan-tuan, supaya kita dapat merasakan, saban ketika saban masa merasakan, terasa tuan-tuan, terasa berdosa. Setiap saat berdosa, setiap minit berdosa, setiap jam berdosa. Tuan-tuan, kalau kita merasakan kita berdosa, tuan-tuan dan puan, dari kita tahu dosa neraka, pahala syurga, dosa neraka, pahala syurga. Dengan tajuk yang kita bincang ni, dosa dan pahala ni menjadi satu sumber motivasi tuan-tuan dan puan. Sesungguhnya insya-Allah, rasa-rasanya tuan-tuan dan puan, itulah yang ditanamkan Nabi Muhammad SAW, terutamanya dalam zaman Mekah tuan-tuan. Bila iman dipasakkan, manusia yang dulunya jahiliah tuan-tuan, dipasarkan iman kepada mereka. Yang Ustaz kata tadi, kehidupan orang-orang Arab yang kasar,
keadaan panasnya, cuaca panas 47 darjah, 50 darjah yang panas itu menjadikan manusia yang panas, tuan-tuan. Lidahnya panas, hatinya panas, cepat menggelegak, cepat kena bergaduh, nak bertengkar dan sebagainya. Tetapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cair tuan-tuan, cair tuan-tuan, cair. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa salat kepada mereka, cair tuan-tuan, cair. Bila wahyu diturunkan, mereka menghayati wahyu, cair tuan-tuan, cair. Inilah tuan-tuan. Dan kita tidak ada dalam zaman sekarang ni, saya fikir Ustaz, tidak ada di antara kita agaknya sejahiliah, jahiliahnya zaman Nabi sebelum Nabi dimahkutakan sebagai Nabi dan Rasul, dan terutamanya di Mekah pada ketika itu. Macam mana tuan-tuan dan puan, macam mana Nabi boleh menundukkan, Nabi boleh mencairkan, Nabi boleh melembutkan, Nabi boleh membawa manusia-manusia, tuan-tuan dan puan, manusia-manusia yang sebenarnya separuh haiwan. Kalau tidak ada cahaya agama, separuh haiwan, tuan-tuan dan puan. Kalau tidak haiwan pun, separuh haiwan. Ulaika kal an'am, mereka seperti haiwan. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada haiwan. Tuan-tuan, tetapi Nabi dengan sifat kenabiannya, dengan kasih, dengan sayang, dengan cintanya, dengan tidak berhenti-henti, tuan-tuan, memujuk, tuan-tuan. Dengan melemparkan kasih sayang kepada mereka dalam hati mereka, campakkan kasih sayang dalam jiwa mereka. Akhirnya tuan-tuan, itulah timbul yang dikatakan unique generation, unique Muslim generation. The unique Muslim generation yang dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya yang Ustaz menyebutkan ialah amalan-amalan pagi ni tuan-tuan. Nak rebut dikatakan matahari yang naik pagi ni tuan-tuan, celah-celah daun, celah-celah apa, cahaya-cahaya yang tembus itu membawa cahaya hidayah. Setengahnya tuan-tuan dikatakan cahaya pagi ni, matahari pagi ni tuan-tuan membawakan cahaya-cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak bangun lagi, kalau kita bangun pun ya tak ya saja. Kalau kita bangun pun tak bangun, tak pergi bilik air lagi, tak ambil wuduk lagi, masih tuan-tuan kita scroll kita punya WhatsApp kita, Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, YouTube kita, scroll. Tapi kita tidak scroll zikir kepada Allah. Kita tak scroll taubat kepada Allah. Kita tak scroll kebesaran Allah. Kita tidak scroll kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak scroll dosa dan pahala pada pagi ini, tuan-tuan. Jadi sebab itu yang Ustaz ingatkan kepada kita. Marilah, dia kata marilah. Pagi-pagi macam ni tuan-tuan, minta anak-anak kita, mintalah anak-anak kita. Mana ada tuan-tuan puan ya? Kita punya output input pagi-pagi ni, the input, the very morning input ni. Pagi-pagi macam ni tuan-tuan puan, inilah dia. Sebab itu tuan-tuan, hampir 2 tahun dah kita bersiaran. 7 pagi itu, tepat pukul 7 pagi. 2 tahun tuan-tuan, 2 tahun. Kita bersiaran dan malam 9.15, pagi pukul 7 pagi. Inilah dia caranya. Tak ada cara lain dah. Kalau nak ikut sunnah pun mungkin kita tidak ikut sangat-sangat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu tuan di mana apa cara dia kita nak ikut, tapi kita cuba ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan para penonton dan mata sekalian, Ustaz agaknya kalau kita teruskan sikit perbincangan kita macam dosa dan pahala ni sebagai sumber kepada motivasi. Ustaz semua orang hendakkan motivasi. Kita motivasi anak kita. Belajarlah kuat-kuat, belajarlah, bacalah, buatlah homework. Oh, kita motivasi. Mak motivasi, ayah motivasi, hantar pula kelas tuition, guru tuition pun motivasi. Penuh dengan motivasi tuan-tuan. Motivasi belajar matematik, sains, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Tuan-tuan tapi dia mana matematik Islamnya mana? Matematik imannya mana? Matematik takwanya mana? Sains Islamnya mana? Sains imannya mana? Sains takwanya mana? Tuan-tuan dan puan biologi imannya mana? Biologi takwanya mana? Chemistry imannya mana? Chemistry takwanya mana? Fizik imannya mana? Fizik takwanya mana? Agaknya Ustaz dari segi kita, dari pendidikan. Pendidikan kepada dosa pahala. Mendidik, mentarbiah dosa dan pahala ni di kalangan anak-anak kita. Ini yang agaknya para penonton ingin nak tahu ni. Aku dah ada kesedaran, aku dah ada kemampuan, aku dah ada kebolehan, aku dah ada persekitaran, aku dah nampak suami pun setuju. Tapi macam mana aku nak mulakan? Titik yang pertama aku nak mendidik anak-anak aku ni. Supaya anak-anakku menjadi insan-insan yang dikasihi, disayang, yang dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz kita nak cari titik pertama ni Ustaz? Sila Ustaz.
Baiklah. Titik pertama ni dia ada kaitan sangat besar bila kita masuk bulan Muharram ni. Biasa bulan Muharram ni kita kata bulan hijrah Nabi SAW kan. Sedangkan Nabi sampai ke Madinatul Munawwarah adalah pada bulan Rabiul Awal. 12 ataupun setengah riwayat mengatakan 16 Rabiul Awal. Tapi tak apa sebab kita mengira bulan Hijriah tu adalah pada start hijrahnya Nabi SAW. Jadi mengambil semangat hijrah Nabi SAW untuk kita buat langkah pertama dalam kita punya kehendak azam kita nak berubah, nak ubah anak-anak kita, keluarga kita. Kita tengok kat sini sebenarnya hijrah adalah satu perkara yang wajib. Hijrah satu benda yang dituntut untuk kita kalau kita kata betul-betul kali ini kita nak berubah. Kita nak jadi ahli syurga. Kita nak bawa anak-anak kita, keluarga kita ke syurga. Kita nak bawa anak-anak kita, keluarga kita keluar daripada kemurkaan dan neraka Allah SWT. Kalau itulah kita punya cita-cita azam kita, maka kita kena faham bahawa hijrah yang Nabi buat dah tak ada. Kita nak kena pindah pula ke Makkah, Madinah pun dah tak ada. Jadi yang ada hanyalah jihad dan niat. Nabi sebut dalam hadis jihad dan niat. Iaitu kena jihad yang macam mana? Jihad ni telah pula digaris pandukan oleh para ulama, antaranya adalah jihad peperangan. Iaitu melawan musuh-musuh Islam yang harbi. Tapi ada satu lagi jihad yang lebih bahaya, lebih besar, lebih kerap berlaku, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Yang ini adalah memerlukan untuk kita sentiasa ada input yang positif yang banyak. Yang ini membuatkan kita perlu kepada cahaya, iaitu ilmu. Jadi sebab tu bila kita ada ilmu, maka ilmu tadi dia berperanan sebagai torchlight, cahaya yang akan menyuluh, yang akan menghilangkan kita daripada blur dan kegelapan. Yang akan memberi kita panduan bagaimana kita nak buat, bagaimana kita nak bermula, apakah langkah seterusnya dan seterusnya. Jadi kita rasa perlulah ilmu tu dan memang kena setiap pagi lah buka majlis-majlis yang telah dianjurkan oleh Yayasan Kebajikan As-Sabha ni kan. Jadi begitu juga kita kena jihad. Di situ kita kena mujahadatun nafs. Kita kena jihad lawan hawa nafsu kita target kita nak betul realisasikan kita nak berhijrah. Kemudian niat kita awal tu kita kena betulkan. Ya, kita kena betulkan kita nak hijrah ni kenapa? Kita nak hijrah ni kerana ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kita hijrah ni bukan sebab kita tengok dah ramai kawan-kawan berhijrah ni. Tengok semua pakai tudung, kita pun nak pakai tudung. Itu dah tak betul. Kita tengok nampak semua orang dah mula solat ni kan kat rumah, kita pun nak solat akan nampak macam pelik pula. Kita tak solat, at least kita boleh tayangkan kita dalam Facebook kita tengah bersolat dengan keluarga. Itu niat yang salah. Jadi niat kita tu kita kena betulkan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kita jadikan Allah tu sebagai fokus kita, tujuan kita. Satu-satunya hidup mati kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita jadikan Allah tu segala-galanya hidup mati kita kerana dia dan untuk dia. Kemudian kita katakan bahawa setiap perbuatan kita ni, setiap perbuatan anak-anak kita ni, keluarga kita ni adalah untuk redha Allah. Bukan untuk kaya, bukan untuk hidup senang, bukan untuk hidup selesa, bukan untuk berhibur, tapi untuk redha Allah. Andai redha Allah ni kita kecapi, yakinlah bahawa segala-gala yang kita lihat keindahan, kebahagiaan juga akan kita kecapi sebab Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Kaya. Dan kemudian di sini kita kena juga faham bahawa dalam konteks kita nak bermula untuk apa yang kita nak buat ini, Nabi ada bagi panduan. Nabi kata wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ini adalah orang-orang yang mereka itu melarang diri mereka, mereka itu berusaha untuk keluar daripada environment yang negatif kepada yang positif. Mereka cuba memaksa diri mereka bermujahadah untuk keluar daripada segala yang Allah larang kepada yang Allah perintahkan. Maknanya kalau kita tengok, kita ada kertas A4 putih, cuba kita senaraikan. Kita buat macam orang-orang salafus salih zaman dulu. Orang-orang dulu, mereka diajar untuk selalu buat audit. Audit apa? Audit diri mereka, iaitu muhasabah diri mereka. Ini bukan cerita zaman-zaman yang baru-baru COVID ni. Ini cerita zaman dulu. Sayyidina Umar pun sebut, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar kata apa? Hendaklah kamu sentiasa audit diri kamu. Cek diri kamu, muhasabah diri kamu sebelum kamu kena cek dengan Allah. Oi, kalau Allah cek, dalam satu hadis yang saya bacakan agak mengeri sikit. Ada satu kisah dalam sebuah hadis, Nabi cerita bila manusia dibangkitkan pada hari kiamat, dia tidak akan bergerak. Maksudnya macam patung.
dia tak akan bergerak, dia akan ditanya oleh Allah sampai dia boleh jawab. Apa benda dia akan tanya? Pertama, Allah akan tanya, aku bagi kau sihat. Sekarang kat mana kau gunakan kesihatan kau? Kemudian aku bagi kamu harta. Sekarang kat mana kamu gunakan harta? Bayangkan, sihat ni sangat subjektif. Sihat ini yang paling-paling kita kecapi. Hari ni semua orang nak cantik, semua orang nak sihat, semua orang nak berdandan, semua orang nak badan berketul-ketul, semua orang nak six pack, semua orang tak nak boncit. Jadi sihat yang Allah bagi ni, Allah akan detail tanya apa yang kamu dah lakukan dengan sihat yang aku bagi. Detail Allah tanya. Kan semayang macam mana, puasa macam mana, zakat macam mana, susah tu nak jawab tu. Bahkan yang soalan kedua ni lagi dahsyat. Allah tanya harta. Harta kita bukan sekadar kita punya baju, kita punya duit, kita punya emas, kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya isteri, kita punya anak. Itu semua adalah harta. Ada yang berbentuk aset beku, ada yang berbentuk aset cair. Semua Allah tanya. Saham-saham kat dalam bursa kita Allah tanya. Jadi detail Allah tanya itu digambarkan dalam hadis tu pada waktu kiamat tu, kita tak dibenarkan untuk bergerak. Maknanya tak ada pergerakan, pergerakan tangan ke kaki ke kepala ke tak. Dia akan beku macam patung. Nak menceritakan ketika itu manusia berhadapan dengan Allah yang Maha Agung dalam keadaan yang sangat takut, sangat nervous. Jadi bayangkan, ini bila kita ada ilmu ni, kita dapat ilmu ni daripada program-program pagi, program-program malam yang dianjurkan oleh Datuk Dr. Hassan Ali. Ini membuatkan kita rasa macam, nak buat dosa takut ni. Nak membazir kita punya masa ni, bahaya ni. Nak membazirkan kesihatan kita untuk buat benda-benda pelik-pelik, scroll Facebook, tak tentu pasal ni, takut ni. Nak buat tengok-tengok TikTok benda-benda yang melaraukan, takut ni. Baik tengok TikTok, amalan kenit, pahala melangit. Jadi ini semua, ilmu yang kita dapat ni, dia sebenarnya satu motivasi untuk membuatkan pergerakan kita untuk berhijrah jadi semakin cantik dan teratur. Dan ini membuatkan kita akan menjadi seorang yang dikatakan orang yang berjaya. Hayya alal falah itu akan menjadi realiti dalam hidup kita. Jadi pokok pangkalnya, kalau kita nak menjadi orang yang terancang hidup kita, berjaya azam dan cita-cita kita, hendaklah pertama sekali kena ada ilmu. Ilmu sekarang ni, apa program yang dibuat oleh Datuk Dr. Hassan Ali ni sebenarnya satu sudut memudahkan kita, satu sudut menyusahkan kita. Sekali lagi saya sebut, program yang dibuat oleh Datuk Hassan Ali ni sebenarnya satu sudut memudahkan kita, satu sudut menyusahkan kita. Dia kita cerita apa yang memudahkan? Mudah kan? Orang zaman sekarang nak dapat ilmu tinggal online je kat dalam handphone. Tak payah kayuh basikal sampai 2 batu, 3 batu macam orang dulu. Tak payah orang dulu kalau nak menuntut ilmu, dia kena buat khidmat dulu dengan guru dia. Dia kena urut guru dia, pergi angkat bal air kat dalam perigi bawa. Lepas tu guru dia punya barang-barang kat kedai nak kena beli, nak kena masak dulu. Kan? Kemudian barulah dia dengar apa guru dia nak cerita. Kadang-kadang tak lama pun, 5 minit, 10 minit. Tapi keberkatan tu ada. Kita sekarang tak, online je. Just online, very simple. Itu dikatakan yang Datuk Dr. Hassan Ali dah mudahkan untuk kita. Yang susahkan kita ni apa? Yang susahkan kita ni nanti ialah bila kita mati nanti. Allah akan tanya, kau kata tak dapat ilmu, punyalah senang online, tekan je. Like, subscribe and share. Punya mudah. Punya mudah. Jadi itu akan menyusahkan kita besok nak jawab depan Allah SWT. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda sentiasa ada cara untuk anda berhijrah dan buat pembaikan dalam diri anda dengan sentiasa menuntut ilmu dan selalulah berdamping dengan orang soleh. Kita ada Datuk Dr. Hassan Ali, orang soleh. Tak boleh secara live kita buat, tak boleh secara share langsung, secara live, online. Jadi ini sebenarnya adalah ruang-ruang yang Allah beri pada kita untuk kita celikkan minda kita, hati kita supaya kita sentiasa termotivasi untuk jadi orang-orang yang bahagia dan berjaya dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Para penonton yang dihormati sekalian, Masya Allah, kita telah mengikutinya tuan-tuan dan puan minggu lepas dan minggu sebelumnya. Agak-agak separuh lumat, memang tidak lumat lagi. Separuh lumatlah tuan-tuan dan puan konsep dosa dan pahala yang dibincang bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Nazri Abbas yang bersama dengan kita tak berhenti tuan-tuan dan puan. Apapun tuan-tuan dan puan, program-program yang lain pun, tuan-tuan kalau tengok program-program yang lain untuk para asatizah, doktor-doktor, profesor-profesor yang menyertai kami tuan-tuan, tak lari daripada taubat. Tak lari daripada dosa dan pahala. Kadang-kadang mungkin kita terasa,
Apa ulang itu, ulang-ulang itu, ulang-ulang itu? Apa tak ulang-ulang itu, tuan-tuan? Sebab matlamat akhir, tuan-tuan, matlamat akhir saya di situ. Matlamat akhir, tuan-tuan, matlamat akhir saya, matlamat kita semua di Yayasan Sabah ni, matlamat para penonton semua tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan. Surga Allah, surga Allah, surga Allah, surga Allah. Tapi kalau kita tidak perkatakan surga, anak kita dah umur 13 tahun, tak dengar konsep surga daripada mulut ayahnya sendiri, daripada mulut ibunya sendiri. Macam mana, tuan-tuan? Kalau anak kita dah umur 21 tahun, tuan-tuan dan puan, tak dengar lagi macam yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad Nazri sebentar tadi. Daripada awal tadi, tuan-tuan, pukul 7 sampai sekarang ni, dah 7.50, 7.55 dah sekarang. Nak dengar, apa lagi nak didengar, tuan-tuan? Di mana lagi semua nak didengar? Ustaz tadi menyebutkan, berpagi-pagian seperti ini, tuan-tuan, kita berada dalam taman-taman syurga seperti ini. Nak cari taman syurga di mana lagi, tuan-tuan? Nak cari tasjid di mana lagi? Taman-taman kayangan di mana lagi, tuan-tuan? Inilah taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu para penonton yang hormat sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat bersyukur, tuan-tuan. Tuan-tuan masih sihat, saya pun masih sihat. Dah tua dah, tuan-tuan. Dah tua dah sangat dah. Malaikat maut dah mengelilingi saya dah banyak kali dah, tuan-tuan dan puan. Bulan Februari yang lepas positif COVID saya, tuan-tuan dan puan. Jadi alhamdulillah dengan Allah sambung usianya, sambung umurnya. Takkanlah saya nak sia-siakan umur ini, tuan-tuan dan puan. Dalam keadaan tadi saya tengok, tuan-tuan, masa saya bersahur tadi, tengok televisyen, 5 orang anak sekelip mata menjadi yatim piatu. Tadi, tuan-tuan, tadi. Baru pagi ni, kejap ni. 5 anak, tuan-tuan, sekelip mata, ibu pergi kena COVID, ayah pergi kena COVID. Tuan-tuan, meninggal di hospital Tengku Amdor Tengku Ampur Rahimah. Kelang, orang Kelang. Saya orang Kelang, tuan-tuan. Meninggal mak dan bapa di hospital Kelang. Anak 5 orang, yatim piatu, tuan-tuan. Takkan itu tidak mengetuk pintu hati kita, tuan-tuan. Takkan itu tak mengetuk jiwa kita. Takkan itu tidak mengetuk jiwa halus kita pagi-pagi ini, tuan-tuan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan saudara para penonton yang hormati sekalian, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak ingatkan, tuan-tuan, insya-Allah macam saya katakan, tuan-tuan, teman-teman, sahabat-sahabat minta saya buka akaun TikTok, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, saya dah tengok TikTok ni dah lama juga. Memanglah ada yang mengagut tu ada. Jangan scroll yang mengagut. Yang tidak mengagut ni, tuan-tuan, saya nak bagi tahu ya. Ilmu Al-Quran saja dalam TikTok ni, ilmu Al-Quran. Tuan-tuan apa? Ilmu membaca, ilmu tajwid, ilmu tentang menyebut yang sebetul, tuan-tuan, macam mana nak menyebut huruf-huruf hijaiyah itu. Semuanya, tuan-tuan, semuanya ada. Ilmu taranum, Allah, tuan-tuan. Ilmu macam mana, tuan-tuan? Ilmu tajwid macam mana, tuan-tuan? Tak. Semuanya ada TikTok. Kemudian tu saya tengok, tuan-tuan. Ilmu akidah, saya tak ingat, yang saya tengok, tuan-tuan dan puan, tak kurang daripada 20-30 ustaz-ustaz yang ada. Termasuk ustaz selebriti, tuan-tuan dan puan, ada dalam TikTok. Ilmu syariat ada dalam TikTok. Ilmu akhlak memanglah, tuan-tuan. Ilmu akhlak memanglah. Jadi saya ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah diminta oleh teman-teman untuk menggamit anak-anak muda terutamanya. Untuk mengambil ibu dan ayah terutamanya. Jadi saya, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, baru 2 minggu, tuan-tuan, 2 minggu saya buka akaun dalam TikTok ni, nak melambai, nak menggamit anak-anak muda ni. Marilah ke jalan Allah. Marilah mendekati Allah. Marilah kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Marilah kita cintai syurga. Marilah kita bencikan neraka. Marilah kita bencikan dosa. Marilah kita, saudara-saudara, hati kita tertambat kepada pahala-pahala. Marilah kita khidmati Allah, khidmati agama Allah, khidmati Rasulullah, khidmati perjuangan Rasulullah, khidmati mak, khidmati ayah, adik, abang, kakak, khidmati datuk, nenek dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, inilah yang kita nak buat. Jadi tuan-tuan dan puan, yang TikTok ni, tuan-tuan pergi TikTok Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. TikTok Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Okey, pukul 9 pagi ni, tuan-tuan. Pukul 9 pagi ni live. Pukul 9 pagi. Kita TikTok ni, tuan-tuan dan puan, dipendek. Yang kalau dirakam tu, saya rakam 1 minit setengah. 1 minit setengah, tuan-tuan. Namanya Ustaz dah sebut tadi. Amalan kenit, pahala melangit, itu 1 minit setengah. Amalan kenit, pahala melangit, kali ini, tuan-tuan, kali ini, pagi ni, di siri yang ke-12. Siri yang ke-12. Dah 12 hari, tuan-tuan. Siri yang ke-12. Amalan kenit, pahala melangit, 1 minit setengah. 1 minit setengah. Kemudian, tuan-tuan, pukul 9 pagi ni, kita cerita tentang tips macam mana kita nak menangani masalah-masalah kehidupan kita ni. Tips. Yang saya khususkan kepada tips macam mana nak menangani anak kita yang ketagihan gadget.
Saya sedang mula tuan-tuan, ini agaknya ini kali yang ketiga kita bermula insya-Allah. Yang ini tuan-tuan panjang sikit 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit. Pasal live. Live ni dia boleh panjang sikit ya. Kemudian tuan-tuan dalam pukul itu pukul 10.30. 10.30 malam ni saya dah rakam Semalam saya dah rakam tuan-tuan, insya-Allah saya dah rakam paling tidaknya ada 10 beberapa kesilapan mendidik anak. Tuan-tuan, tetap satunya 2 minit, 2 minit, 2 minit, 2 minit, 2 minit. Beberapa kesilapan mendidik anak. Tuan-tuan, berpandukan kepada buku, tuan-tuan, Tarbiyatul Aulad dan buku tulisan saya. Tulisan saya punya buku, saya tulis 2008 dulu. Lama dah tuan-tuan, 2008. Tapi isi kandungannya saya ubah suai, tuan-tuan dan puan. Tajuk buku saya 40 kesilapan mendidik anak. 40 kesilapan mendidik anak. Jadi buku saya digabung dengan Tarbiyatul Aulad, tuan-tuan dan puan. Masya-Allah. Dan dengan tulisan-tulisan yang lain, buku yang lain yang saya baca, itulah yang saya nak persembahkan. Nama tajuknya beberapa kesilapan mendidik anak. Itu pada pukul 10.30 pada malam ni tuan-tuan dan puan. Itu dirakam Kemudian insya-Allah pada pukul 9 pada pukul 9 insya-Allah pada pukul 9 ini 5.30 pukul 9 kita dah kata seperti tadi. Lepas tu pukul 10.30 malam 10.30 malam insya-Allah tuan-tuan 10.30 pagi kita ada video insya-Allah tuan-tuan yang insya-Allah yang akan di-uploadkan video kita tuan-tuan dan puan Jadi apa pun tuan-tuan dan puan saya bertemu dengan tuan-tuan dalam TikTok satu hari 4 kali tuan-tuan. 4 kali satu hari. Disampaikan kita ada program yang ini dan program-program yang lainnya. Saya cubalah tuan-tuan, saya cuba. Pasal saya nak dedikasikan sedikit yang orang bagi. Tambahan saya boleh bernafas. 1 minit boleh bernafas. 1 minit boleh memandang. 1 minit boleh mendengar. Saya nak gunakan 1 minit tambahan yang Allah beri kepada saya itu semaksimum mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah tuan-tuan. Tak ada 2, tak ada 3. So saya dalam TikTok ada 4 kali bertemu dengan tuan-tuan. 2 kali dirakam, 2 kali live. 2 kali dirakam, 2 kali live. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan bagi sama-sama. Kemudian nombor 2 tuan-tuan dan puan 28 hari bulan. Hari ini 26, 27, 28. Lagi 2 hari saja. 2 hari tuan-tuan kita ada webinar. Webinar kita tuan-tuan. Webinar kita seminar online. Tajuknya tuan-tuan Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya nak appeal kepada tuan-tuan. Kita nak 500 orang ni tuan-tuan. Free, percuma. Masuklah. Bawa suami, bawa isteri, bawa anak, bawa adik, bawa kakak, bawa sahabat. Kita nak cerita apa dia keperluan-keperluan yang mesti ada. Keperluan ilmu yang mesti ada. Keperluan amal yang mesti ada. Keperluan sembahyangnya, keperluan Qurannya, keperluan zikirnya. Keperluan buat kebaikan, amal ma'ruf nahi munkarnya. Allah tuan-tuan. Keperluan menambah pahala, menggugurkan dosanya untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan akan mati, saya akan mati tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan dulu mati, mungkin saya dulu mati, tapi ikut hukum adat saya dulu mati. Tuan-tuan dan puan, kita akan bertemu dengan Allah. Persoalannya, apa yang kamu nak bawa bertemu dengan Allah? Apa kamu nak bawa bertemu dengan Allah? Masya Allah tuan-tuan. Itulah yang kita nak bincang. Sehingga kan tuan-tuan pada pukul 9.30 kita mula sampai pukul 1 tengah hari. Hari Sabtu 28 hari bulan 8 ini. Lusa tuan-tuan. Lusa. Besok hari Jumaat. Lusa hari Sabtu. Hari Sabtu 9.30 sampai pukul insya-Allah 1 tengah hari tuan-tuan dan puan. Nama tajuknya ialah Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan dan puan insya-Allah percuma. Tuan-tuan bagi nama, sekarang call tuan-tuan, call dia nama. Nama saya, nama Nisah. Nisah ni pegawai kita. Tuan-tuan call untuk kita mendaftar. Tuan-tuan daftarlah, tuan-tuan daftarlah. Isteri, suami, anak-anak, jiran, sahabat sepejabat, sahabat sekolah, sahabat universiti, sahabat sepertanian, sahabat seperikanan. Tuan-tuan hubungi mereka untuk ikut program ni insya-Allah. Siapa yang mendaftar saja yang dapat tengok, tak daftar tak dapat tengok walaupun percuma tuan-tuan dan puan insya-Allah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan dan puan saya harap tuan-tuan tengoklah jadual tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kepada Telegram. Tolong tuan-tuan ikuti Telegram kita, join Telegram kita. Telegram kita Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Telegram. Dalam tu tuan-tuan tengok nampak tersenarai Ustaz Muhammad Nazri Abbas hari ini hari Khamis. Setiap hari Khamis. Hari Rabu semalam tuan-tuan Ustaz Muhammad Akib Abdullah. Hari Khamis pagi pukul 7 Ustaz Muhammad Nazri. Insya-Allah kita akan kekalkan begitu tuan-tuan dan puan. Itu ikut jadual. Malam pukul 9.15 malam ni. Malam ni 9.15 tuan-tuan, 9.15 kita biasanya malam ni semua perbincangan panel. Malam ini yang mulia Dr. Izwan Muhammad Yusof daripada JAKIM dan juga Ustazah Muzayyanah Abdullah. Ustazah Muzayyanah Abdullah. Malam ni kita cerita Islamic Muslim Personality.
Syakhsiah Muslim personality. Tuan-tuan hebat, tuan-tuan hebat. Kedua-duanya, Ustazah Muzayyanah dan Dr. Izwan sangat-sangat elok persembahannya, tuan-tuan. InsyaAllah malam ni jangan lupa. Jadi tuan-tuan, kemudian tu yang ketiga yang saya nak sebutkan, kita punya sijil wakaf. Tolonglah tuan-tuan sijil wakaf kita. Kita nak bina sangat dah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang menelan belanja antara 15 ke 20 juta, tuan-tuan. Satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia. Sinilah tempat. Inilah kilangnya, inilah workshopnya, inilah college-nya, inilah institusinya, inilah universitinya. Universiti apa? Universiti untuk menjadikan insan-insan, graduate-nya ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dalam dunia, tuan-tuan. Tak ada dalam dunia. Universiti untuk menjadi ahli syurga. Universiti untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan, namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang kita nak bina. Kita bina non-profit making. Dananya wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah dan fi sabilillah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap insya-Allah, saya harap sangatlah tuan-tuan dan puan. Jadi satu yang akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah di Yayasan Sabah ni kita ada satu unit, tuan-tuan. Sekarang ni ada 12 ustaz dan ustazah. Unit usrah keluarga. Kita bantu tuan-tuan dan puan, mana-mana keluarga yang sukar memasukkan Islam, sukar membentuk anak-anak, sukar membentuk isteri dan suami, sukar membentuk anak-anak dan ahli keluarga, tuan-tuan. Sukar. Sebut agama lari, sebut agama tak minat, sebut agama, tuan-tuan, masing-masing mengantuk. Sebut agama masing-masing menyuruh, tuan-tuan dan puan. Betul, tuan-tuan dan puan. Ini daripada mulut ibu-ibu yang mengadu kepada saya. Maka tuan-tuan, kita bantu keluarga itu. InsyaAllah hari Ahad yang depan ni, hari Sabtu, hari Ahad, pukul 5 petang, satu keluarga, tuan-tuan. Satu keluarga Nun di Banting sana. Keluarga ni terdiri daripada guru-guru dan sebagainya, anak-anaknya, mereka menghimpunkan, tuan-tuan, keluarga, kita berwebinar. Kita berseminar, tuan-tuan, kita mengenai usrah melalui online. Saya dan teman-teman menjadi naqib ni, tuan-tuan, nak masukkan bibit-bibit iman, nak masukkan bibit-bibit kesedaran, nak masukkan bibit-bibit roh agama dalam rumah kita, tuan-tuan dan puan. Kalau selama ni tuan-tuan nampak struggle, susah nak convert anak-anak, susah nak convert suami dan isteri. Marilah tuan-tuan dengan pengalaman sedikit, dengan ilmu sedikit yang ada kepada ustaz-ustaz dan ustazah, termasuk saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita boleh cubalah. Jadi petang Ahad pukul 5 petang, tuan-tuan dan puan, dengan satu keluarga daripada masyarakat guru, tuan-tuan, daripada Banting, Kuala Langat, insya-Allah akan bersama dengan kita pukul 5 sampai pukul 6. 5 sampai ke 6 petang hari Ahad. Itu live, tuan-tuan. Nanti kita akan bagi tahu, tuan-tuan, live insya-Allah. Jadi kepada keluarga-keluarga yang lain boleh hubungi saya terus. Hubungi yang ini, tuan-tuan, hubungi saya terus. Kita boleh bincang macam mana caranya. Percuma, tuan-tuan, percuma. Inilah khidmat yang kita berikan 3 jam, 4 jam. Percuma, tuan-tuan dan puan. Tak ada, kita tak kenakan apa-apa bayaran. Hanya kita minta dengan ihsan, tuan-tuan, dermalah kepada Anjung Husnul Khatimah. Dermalah kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itu saja. Untuk Hasan Ali tak perlu, tuan-tuan. Tak perlu. InsyaAllah. Jadi yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Jangan lupa, tuan-tuan, dan tuan-tuan dan puan, untuk tuan-tuan mengikuti Yayasan Sabah ni, hampir semua, tuan-tuan, media sosial ni, hampir semua. Kita ada YouTube, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Telegram, kita ada Instagram. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tuan-tuan tengok barisan sosial media yang kita ada, hampir kesemuanya. Sebab apa, tuan-tuan? Hampir semua kita nak masuk. Yang pemuda kita nak masuk, yang orang tua kita nak masuk, yang perempuan kita nak masuk, yang lelaki kita nak masuk, yang bandar kita nak masuk, yang kampung kita nak masuk. Jadi maknanya ruang-ruang inilah kita gunakan sebanyak mungkin, tuan, menggunakan internet ini sebanyak mungkin. Kita nak dapat menggarap sebanyak mungkin, seramai mungkin manusia untuk berbondong-bondong kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, tuan-tuan, impian saya, impian kita bersama di Yayasan Sabah insya-Allah. Tak ada impian yang kedua, tidak ada impian yang ketiga. Satu saja impiannya, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan doalah, tuan-tuan. Tuan-tuan doa saya sihat. Saya dah tua, tuan-tuan. 73 masuk 74, 73 masuk 74 dah umur saya. Tapi masih boleh bercakap, masih boleh konsisten, masih boleh koheren, masih boleh berfikir, masih boleh menyampaikan, masih boleh mendengar, masih boleh menganggap, masih boleh menganalisa, masih boleh masih boleh lagi, tuan-tuan dan puan. Inilah masanya saya mesti menggunakan insya-Allah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustaz Nazri, terima kasih kepada teman-teman yang lainnya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya seronok, tuan-tuan, berkawan dengan Ustaz Nazri.
Alhamdulillah banyaklah tuan-tuan dan puan cadangan-cadangannya yang kita ambil pada acara tersebut untuk memperkayakan lagi konten persembahan kita dalam program-program kita ni, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada isteri, terima kasih kepada keluarganya dan teman-teman yang lain, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi dan terus akan berjumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.